sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga, insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan yang saya kasihi, Tuan Imam muda kita, alhamdulillah, nasib baik beliau ada selamat aku malam ni. Tuan Bilal kita yang merdu suaranya sama juga dengan Pak Imam kita, Meja Khairudi, Tuan Haji Johar, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah. Juga kepada yang buat live, tak sangka pula ada 2 channel malam ni. Macam mana makeup aku okey? Tuan-tuan rahmati Allah, terima kasih kepada Abang Azian Hassan dari The Page Syiar Kuliah dan Abang Abu Bakar Osman daripada Page Audio Kuliah. Audio Kuliah ni page yang besar ya. Tuan-tuan boleh lihat balik dalam page Audio Kuliah dan Syiar Kuliah sebagai rujukan tazkirah kita pada malam ini. Tuan-tuan rahmati Allah, malam ini saya akan membacakan suatu hadis Nabi SAW yang diambil daripada kitab Sahih Ibnu Majah. Mudah-mudahan tuan-tuan hadis ini dapat memotivasikan kita untuk beribadat bagi 10 malam yang terakhir Ashrul Awakhir min Ramadan. Satu ayat yang berbunyi, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni wa aujiz, berikan aku pengajaran, ajari aku, ataupun tunjukkan kepada aku suatu amalan, suatu ilmu, wa aujiz, dan kalau boleh aujiz, ayu akhtasir waqtasir ala khulasatil jangan panjang-panjang, tapi bagi yang simple-simple, yang ringkas-ringkas, yang boleh aku ikut. Ini tuan-tuan, ada orang tuan-tuan dia suka tanya panjang-panjang. Kalau dia ngadap ustaz tu panjang menuh soalannya, sampai ustaz tu pun dah tak ada idea dah nak jawab. Ada orang tuan-tuan dia tanya sekejap je, dia tanya, ustaz tolong bagi satu tip dan jangan panjang-panjang. Apa dia ustaz yang boleh saya buat, tapi jangan panjang ustaz, pendek je, pendek je. Pendek je. Apa dia nasihat ustaz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pendek lah, nak pendek sangat. Tuan-tuan rahmati Allah, qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qumta fi salatika, apa dia kata Nabi, apabila kamu nak berdiri mendirikan salat, ayu kata ulama syara'ta wa ba'data, maknanya when you begin your prayer, your salat, bila nak memulakan salat ini, kata Nabi apa dia, fasalli salatan muwaddi', maka anggaplah seolah-olah itu salat yang terakhir bagimu. Masya-Allah tuan-tuan. Muwaddi'in wa tarikin lima siwallah, kata ulama, hadis ini bermaksud apa dia tuan-tuan? Kita berdiri menghadap Allah itu, kalau macam tadi kan solat tarawih, tadi isyak, lepas tu tarawih ni tuan-tuan, kita buat 8 tarawih ni, kita setiap kali nak angkat takbir tu, kita dalam hati ni tuan-tuan menyatakan, kalau inilah salat yang muwaddi', if this is the last prayer for me, Allahu Rabbi.
Kalaulah ini salat aku yang terakhir, tuan-tuan, bila kita buat macam tu dalam hati ini, maka apa yang berlaku? Kita akan menjadi khusyuk, tuan-tuan. Di antara rahsia khusyuk dalam salat ni apa dia, tuan-tuan? Kita menganggap inilah salat kita yang terakhir. Takut besok salat subuh kita tak jumpa dah lagi, tuan-tuan. Allahu Rabbi. Maka bila ada, tuan-tuan, pemikiran yang sebegitu, wa tarikin lima siwallah, solat kita ini kita tak akan ingat benda lain melainkan Allah Ta'ala, tu khusyuk. Tak ada Allahu Akbar, ibu-ibu dah fikir dah nak masuk apa sahur sekarang. Atas sambanyo udah habis, lantak ni orang tua tu. Orang tua ni kalau sahur dia bukan boleh tak ada sambalnya, nak sambalnya kena tumbuk le pula. Ya Allah, blender tak ada. Pada tumbuk blender sama je hancurnya. Tapi dia tak ada. Dia katakan sebab apa? Tak ada abang, blender sama je hancurnya. Dia tak ada kalau guna blender rasa karan, dia pernah kokok oil elektrik gamaknya tu. Dah tak khusyuk semayang kan? Dah tak khusyuk. Yang bapak-bapak pula Allahu Akbar. Tak ingat apa pula apa sekarang jamuan lepas tarawih, sekarang lepas tazkirah kan apa yang ada di belakang boleh dibantah. Adakah lagi popiak, adakah lagi tak mati Allah. Kalau begitulah solat kita, seolah-olah kita ni solat dan tidak ada khusyuk di dalamnya. Kalau nak khusyuk, apa kata ulama, mesti kita anggap inilah solatku yang terakhir. Maybe bil istighrafil munajat maulaka. Apa dia, tuan-tuan? Kita mestilah seumpama orang yang tenggelam dalam bermunajat dengan Tuhan kita. Tak termati Allah, bermunajat dalam solat itu bermaksud setiap bacaan yang kita baca itu, kalau nak sampai peringkat munajat, rayuan, merayu, berdoa, as-salatu doa, solat itu adalah doa. Kita mesti faham apa yang kita baca. Tadi imam muda kita baca sedap, tuan-tuan, merdu baca dia, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kita dengar, kita faham tak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Ya Allah, aku memuji dirimu. Kita boleh istighraq. Istighraq ni, tuan-tuan, orang yang khusyuk dalam semayang ni, dia boleh imagine, dia boleh membayangkan, dia boleh mentafsirkan apa yang dibaca. Itu istighraq, tenggelam. Macam orang tenggelam dalam cinta, tuan-tuan, dia boleh mentafsirkan cinta itu. Dia boleh merayu, oh kasuma hatiku. Nah, tu orang dulu-dulu lah. Tengok lagu di Jeddah, tuan-tuan, ingin bersua. Dengar lagu tu, dengan Dinda yang ku puja. Tadi dengar radio, kejap di Jeddah, lepas tu kejap naik pula lagu raya. Lagi nak habis Ramadan, tuan-tuan, lagi banyak lagu raya. Rasalah ketupat ini. Dah teringat ketupat dah. Nak tarawih pun tak khusyuk dah, tuan-tuan. Kata mati Allah, istighraq ni apa dia? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Kenapa aku tak memujimu, ya Allah? Kau berikan aku rezeki, isteri yang baik, anak-anak yang saleh. Apatah lagi, tuan-tuan, dapat anak macam Tuan Imam ni. Saya, anak saya, walaupun saya ustaz, saya penceramah, pemotivasi, tapi anak aku tak nak ikut aku jadi ustaz. It's out of my control, tuan-tuan. It is out of my control. Bukan tak hantar sekolah agama, hantar. Bukan tak suruh dia belajar bahasa Arab, belajar, ambil sanawi, dapat jayyid. Tapi bila kita nak lorongkan, tuan-tuan, suruh masuk STAM, sijil tinggi agama, macam Abi, nanti boleh pergi Mesir, negara unta, negara piramid, negara Firaun. Dia tanda, dia kata tak minat, dia nak akademik. Akhirnya, tuan-tuan, memilih masuk Politeknik Ongko Oma Ipoh, ambil civil engineering, nak jadi engineer. So, saya nak kata apa? Begitu juga dua orang lagi anak, tuan-tuan, tak minat. Aku pun tak tahu.
What I have done wrong. Oh, cik cakap orang putih, kena rasuk je orang putih malam tuan. Di mana silapnya? Tuan-tuan, siapa tanda ada anak yang saleh jadi imam hafal Al-Quran 30 juzuk? Hadis Nabi yang sahih mengatakan, tuan-tuan, nanti di akhirat nanti anak yang menghafal 30 juzuk ni, yang menghabiskan setiap malamnya masanya bersusah payah menghafal ayat-ayat Al-Quran, mak bapaknya nanti di akhirat akan naik ke pentas dalam syurga, lalu dikalungkan bil hulli dengan Allahu Rabbi perhiasan, tuan-tuan. Wallahu alam, ada mengatakan taj. Nak mana taj? Mahkota umpama yang raja punya. Ada mengatakan, tuan-tuan, perhiasan. Lalu mak bapak ni akan tanya, kenapa dipakaikan aku dengan perhiasan ini, sedangkan dunia hari itu aku tak adalah amalan ni sehebat orang soleh, amalan aku tak semacam wali Allah, kenapa aku diberikan keistimewaan begini? Allah jawab, kerana anakmu yang menghafaz Al-Quran. Masya Allah, tuan-tuan. Ngajar orang lain, motivasi anak orang lain kat tahfiz, bukan main berdegor-degor. Anak aku tak hendak masuk tahfiz, tuan-tuan. So, kita tak boleh paksa, tuan-tuan. Hari ni budak-budak tak boleh paksa, tuan-tuan, kita biarkan. Lalu saya nasihatkan kepada anak-anak, satu je Abi minta. Apa dia? Jangan lupa untuk mencari agama ni sampai bila-bila. Okey. Tuan-tuan mati Allah, apabila kita menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah, walaupun aku banyak buat dosa, ya Allah, kau tetap beri aku rezeki. Betul tak, tuan-tuan? Tuan-tuan, kalaulah Allah berkira dengan hamba ni buat dosa je, Allah buang rezeki kita, apa macam? Agak-agak boleh hidup tak? Mata ni, tuan-tuan, mata pergi padang polo, tengok amai jogging, tu dia seluar pendek, paha putih. Ustaz tengok ke? Tertengok namanya mana? Aku tak pergi dah. Kalau tertengok ni, tuan-tuan, terus Allah sekat kita punya rezeki. Oi, susah hidup. Tapi walau bagaimanapun, tuan-tuan, banyak dosanya kita kepada Allah, Allah pengasih dan penyayang dah. Allah bagi tak kita rezeki? Allah bagi tak kita kesihatan, tuan-tuan? Kalau sekali dosa mata ni, tuan-tuan, Allah bagi sakit mata, rabun, udah. Sekali telinga kita ni, tuan-tuan, mendengar orang mengumpat, mendengar gosip-gosip, mendengar isu-isu, lalu jadi pekak. Usah kata pekak lah, pekak badak, labang kata orang parit. Apa macam? Mata tak nampak, telinga labang. Saya ingat kau nak bagi tazkirah, orang bayar. Mana ke ustaz? Mana ustaznya? Depan tu, ustaz kata. Ingat rak buku katanya aku, tuan-tuan. Allah Ta'ala berfirman, apa? Mudah pekak badak, tuan-tuan. Kalau satu maksiat yang kita buat, tuan-tuan, Allah bagi stroke, apa macam? Stroke. Ar-Rahmanir Rahim. Ini istighraq, tuan-tuan. Kena dalami, kena tenggelam dalam kecintaan kepada Allah, hubbullah. Oh, kalau dengan awet bukan main. Maaf sayang, ku pinta darimu. Bukan main. Nak tanya budak-budak muda, tahu tak lagu ni? Tanya abang Abu, dia tahu. Bukan tiada cinta di hatiku. Weh, bukan main. Tapi bila baca Fatihah, muak, semayang. Alhamdulillah. Panjang mana imam baca, bila nak habis ni? Tuan-tuan, 10 malam terakhir saya tengok YouTube, buka Ustaz Syari, dia tahu. Siapa yang belajar Mesir, Ustaz Syari ni untuk guru saya. Siapa belajar Mesir, dia tahu, tuan-tuan. Imam-imam di sana 10 malam terakhir menghidupkan Ramadan. Masjid-masjid di Mesir ni dibuka sampai subuh. Tuan-tuan, kalau Syekh Jibril turun di Masjid Amru tu, dia baca kunut ni, tuan-tuan, 10 malam terakhir ni panjang.
Paling pendek tuan-tuan 45 minit. Boleh tahan. Imam kita baca ringkas je tadi. Okey. Tuan-tuan bayangkan kita berdiri 45 minit hingga dekat sejam tu. Allahu Rabbi tuan-tuan. Sebelum pergi tak tahu. Senior sana kata jom 10 malam terakhir ni kita pergi Masjid Amru. Kami katanya kenapa? Jibril turun. Kami ingat Jibril alaihissalam. Hebat. Betul ni Ustaz, Jibril. Ikut je lah, Jibril turun. Ya Allah, kami kata Jibril. Ajaran sesat apa Ustaz ni? Mana boleh tengok Jibril? Rupanya imam tu nama Jibril, tuan-tuan. Imam Jibril ni tuan-tuan, kalau dia baca kunut sedap. Allahumma hdina fi man adait wa afina fi man afait. Istiqra, tenggelam dengan dia punya lagu kunut tu. Orang khusyuk. Panjang tuan-tuan. Tiba-tiba di tengah-tengah, Ya Allah, Ya Rahman. Lepas tu berhenti. Kita udah lagut berdiri ni, kata orang Parit. Lagut berdiri. Udah naik kota berdiri ni. Tiba-tiba sampai di situ, dia terhenti. Kita ingat lupa. Jangan harus ditegur. Bukan lupa. Dia teroyak, ngobok. Tak ngobok. Kita tuan-tuan dah lama berdiri, menangis pula tengah-tengah. Ya Allah, ya Tuhan. Tu yang kita hari ni tuan-tuan, budak-budak muda dia tak suka panjang-panjang. Apa katanya? Bid'ah lah, senang tuan-tuan. Tuan-tuan, kita pun kata Allah mak dah teroyak pula Pak Imam ni, lenguh dah berdiri ni. Bila nak selesai? Akhirnya tuan-tuan, bila teringat kata ulama ni, istighfar dalam salat ini adalah doa. Doa ni kalau kita nak dimakbulkan, istighfar, apatah lagi 10 malam ni tak akhir ni. Sebab tu imam sana menangis tuan-tuan. Sebab dalam 10 malam terakhir ini kata Nabi ibtaru, ada sirah Nabi kata ibtaru, cari. Ada Nabi kata ta'arrau, carilah Lailatul Qadar ini bila fil ashril awakhir min Ramadan, pada 10 malam yang terakhir Ramadan. Mana tahu tuan-tuan, bila kita berdoa, doa kunut tu tahu-tahu, mana tahu kod malam itu malam Lailatul Qadar. Ulama kata malam Lailatul Qadar ni tuan-tuan tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Matahari yang menyinar itu tidak terlalu terik. Suasananya nyaman tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan nampak macam tu, agak-agaknya entah malam ni malam Lailatul Qadar. Mana tahu. Masa imam muda kita baca tadi tuan-tuan doa kunut, kita istighfar dak, kita khusyuk dak. Lepas itu Imam Jibril ni tuan-tuan, bila dia menangis, orang Arab semua teroyak. Aku je terpinga-pinga, apa lama berbenar teroyak pula. Saya pun fikir nak datangkan juga khusyuk istighfar ni, tapi tiba-tiba Pak Long Arab sebelah aku lagi teruk teroyak. Ayo mata ni meleleh, hingoh ni meleje-leje, alio merecok-recok, basah janggut, basah baju jubah ni. Kita pula jelin Pak Long sebelah apa teroyak api teruk no. Habis je tuan-tuan salat, Pak Long ni lap ingih li ailia dia, salam pula dengan aku. Tak datang tarawih dah besok ni. Tuan-tuan, kita tak sampai istighfar ni. Apa dia tuan-tuan? Fahami apa yang kita baca, syukur dengan nikmat yang Allah bagi dalam surah Al-Fatihah ini. Fahami tuan-tuan, ayat tidak istighfar, tenggelam dalam Fatihah ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku tidak pernah menyembah selain daripada Engkau ya Allah. Ya iyyaka nasta'in, Engkaulah tempat kami memohon pertolongan. Ibu-ibu, apa masalah ibu-ibu di atas muka bumi ni? Bapa-bapa, apa masalah bapa-bapa di atas dunia ini? Nak minta pertolongan daripada siapa? Ibu-ibu, bapa-bapa,
manusia bukan selamanya boleh dengar kita punya masalah. Betul tak betul? Kalau kita mengadu pada orang, berapa hari orang boleh dengar masalah kita ni? Berapa ramai di antara kita yang boleh menjadi good listener, orang yang mendengar paling baik, pendengar paling baik? Siapa? Tak ada, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita pergi jumpa kawan, sembang dengan dia, aku ni ada masalah. Sehari dua bolehlah dia dengar. Dah masuk dekat 3 bulan, aku ada masalah, kawan pun jemu masalah. Aku pun banyak masalah. Dan dengar masalah kamu. Pui. Ketika banyak masalah ni tuan-tuan, kita selalu sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku banyak masalah ya Allah. Anak aku yang seorang ya Allah terlibat dengan ketagihan. Tuan-tuan, 2 hari lepas saya bersama dengan warga pengasih Aman Jaya di Goping. Tuan-tuan mati Allah, pengelola rumah pengasih ini atau pengurusi di sana namanya Encik Badrul, yang dulu juga bekas penagih ni tuan-tuan. Dia tak segan silu tuan-tuan menceritakan pengalaman dia. Bagaimana dia ini dengan ayah dia tuan-tuan, dengan mak dia, dia layan dengan kasar semasa dia tak ingat, semasa dia ketagihan. Dia kata tuan-tuan, pagi-pagi bukan buka tudung saji cari nasi lemak, tapi pagi-pagi apa dia tuan-tuan? Dia cari beg duit bapaknya, dia cari beg tangan maknya. Dari rumah itu katanya, janganlah simpan duit, celah mana pun dia jumpa lebih pakar daripada toyol lagi tuan-tuan. Pasal apa? Nak menghilangkan ketagihan ini. Apa kata ayahnya tuan-tuan? Ayah dia kata sabar, tak boleh nak paksa, tak boleh nak marah, bersabar, tapi usaha ubat dia, usaha bawa dia berjumpa dengan orang-orang yang soleh, usaha bawa pergi pusat pemulihan. Akhirnya tuan-tuan rahmati Allah, dia berjaya, dan anak ini akhirnya berjaya menjadi manusia yang paling hebat. Hari ini dia sebagai tuan-tuan rahmati Allah yang mengetuai rumah pengasih Aman Jaya di Gopin. Masya Allah. Maknanya apa tuan-tuan? Kadang-kala ini semua adalah ujian. Fayubtala rajulu ala asabi dini. Nabi kata seorang itu akan diuji mengikut iman dia, mengikut kehendak Allah Ta'ala. Ini di luar kita punya kehendak tuan-tuan. Lagi kuat kita nak rapat dengan Allah Ta'ala, lagi kuat ujian Allah bagi. Lagi tuan-tuan nak rapat, lagi tuan-tuan nak datang tarawih, lagi tuan-tuan nak datang menghidupkan 10 malam Ramadan yang terakhir ini, lagi Allah bagi sakit gautnya, sakit lututnya, meja. Bukan tak nak datang esok Qiyamulan, tapi teman ni gaut. Hari tu nari pocor-pocor kat Padang Polo elok je. Tuan-tuan, lagi Allah uji dengan sakitnya, lagi Allah uji dengan ujian-ujian rumah tangganya, lagi Allah uji tuan-tuan dengan apa dia? Ujian-ujian yang nak melihat kita ni sabar ataupun tidak. Siapa yang sabar tuan-tuan, dakhalal jannah, masuk dia ke dalam syurga. Bukan senang tuan-tuan, nak sebut sabar ni bukan senang. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, kata ulama di sini, Nabi kata apa dia? Bil istighraq fil munajat maulaka salli salatan mayuwaddi'ud dunya wa ka'annaha akhirus salatin laka. Maka Nabi menyatakan di antara kita, cara kita ini untuk khusyuk dalam solat, kita solatlah seolah-olah ini solat yang terakhir bagi kita. Termati Allah, Hanzalah radhiyallahu anhu. Satu hari dia pergi dengar Nabi bagi tazkirah, Nabi bagi tausiah agama. Masa dia dengar ni tuan-tuan, dia kata kami menangis. Sebab apa? Nabi SAW ini yuzakiruna al-jannah wan nar. Nabi ini mengingatkan kami tentang syurga dan neraka.
Ka'anna ra'yul ain, seolah-olah kami ni nampak dengan mata kami bagaimana keadaan ahwal neraka, bagaimana keadaan ahwal syurga. Bila nampak neraka, ahwal neraka ini, Nabi ceritakan tentang macam kami melihatnya. Dengar neraka pun menangis, dengar syurga pun menangis. Dengar neraka menangis, tuan-tuan. Kenapa kami nangis? Kerana takut azab Allah di dalam neraka. Dengar pula tentang syurga, kami menangis juga. Pasal apa, tuan-tuan? Takut-takut tak dapat masuk syurga. Dua-dua menangis. Tapi kata Anzalah, bila balik ke rumah, iza raja'na, kami balik ke rumah, afasna bil azwaj wal aulad. Bila balik ke rumah ni, tuan-tuan, kami dilekakan dengan isteri dan juga anak-anak. Betul tak, tuan-tuan? Malam ni tuan-tuan dengar saya punya tausiah, tazkirah ni semua mengganggu. Ada saya tengok dah ngelap air mata. Tapi balik sekarang, tuan-tuan, di rumah apa dibuat? Buka Astro, cerita Hawaii Pai-O, apa lagi, tuan-tuan? Anak-anak pula, ada pula cucu kita bergerak, anak pula buka handphone. Abah tengok ni, abah, ni orang ni dia buat keluar kenyataan, abah. Kita pun tengok tadi, astagfirullah. Tengok, tuan-tuan, dalam Facebook tu, isu tu, kita pun keluar dari mulut aram jadah. Udah. Jadi kata Anzalah, qad nafaqa Anzalah sudah menjadi munafik, hipokrit. Pasal apa? Tadi masa dengan Nabi menangis, teriak dengar cerita syurga dan neraka. Balik rumah dilekakan dengan anak, dengan isteri, dengan hiburan yang ada di rumah. Lalu jumpa dengan Abu Bakar. Abu Bakar kata, "Dok, kamu bukan munafik, kamu orang baik." Maka pergi bertemu dengan Nabi SAW, tuan-tuan. Lalu Nabi mendengar pengaduan Anzalah. Nabi kata, "Ya Anzalah, sa'atan wa sa'atan." Begitulah manusia, wahai Anzalah, ada detik masa yang diingat pada Allah. Al-hudur bizikri. Al-hudur bizikri. Ada masa, tuan-tuan, dia datang dengar tazkirah, dia zikr, mengingati Allah. Dan ada kalanya afasa, ya, apa dia ini akan leka dengan keduniaan. Kalaulah kamu sekali je, Nabi kata, dengar terus berubah ni, tuan-tuan, manusia ni, la safahatkumul malaikah, malaikat akan turun, datang bersalam sendiri dengan kamu. Siapa yang tu? Nabi kata, kalau tuan-tuan sekali je dengar tazkirah ni, balik terus tak nak buatlah dunia-dunia ni. Balik terus, tuan-tuan, nak makan pun tak ada selera. Berzikir subhanallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Isteri kata, "Bang, jom sahur." Tak nak sahur. Abang tak nak sahur lah, tak selera dah. La ilaha illallah. Kalau api itulah Nabi sebut, tuan-tuan, hadis sahih ni, malaikat akan turun bagi salam kat kita. Assalamualaikum. Sama ada kita sedang berjalan di jalan ataupun sedang di pembaringan, kata Nabi. Tengah baring, ambil pegang tasbih, tuan-tuan, malaikat Assalamualaikum, Waalaikumsalam, shake hand. Kita pun heran, siapa dia ni? Pintu berkunci, tingkap bertutup, sedar-sedar adalah rumah aku je. Siapa dia ni? Kita tanya, siapa kamu? Who are you? Man anta? Itu kalau ada bahasa 3 bahasa. Siapa kamu? Who are you? Man anta? Kalau bahasa Tamil, ninga yare. Tak terkejut ke, tuan-tuan? Nabi kata, kalau malaikat tu memperkenalkan diri sebagai ana Jibril alaihissalam. Dah, tuan-tuan, Imam Jibril di Mekah, ada di Mesir. Ada pula Jibril satu lagi. Kalaulah manusia ni, tuan-tuan, tak pernah lalai, itulah keadaan dia. Maka kata dia kepada Anzalah, itu bukan munafik. Munafik ini berpura-pura menyembunyikan kekufuran dia. Mengaku ia sebagai beriman, tapi menyembunyikan kekufuran dia, kekafiran dia. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Bila berjumpa dengan orang beriman, dia mengatakan aku beriman.
Ya, kami beriman. Ya, kita nakkan Islam. Siapa tak nak Islam? Ya, marilah kita menegakkan Islam. Wa idza khalau ila syayatinihim. Masalah dia apa? Bila jumpa dengan geng-geng syaitan. Tentera mati Allah, yang gelar ni Allah. Syayatinihim, berjumpa dengan geng-geng syaitan, parti syaitan ni. Qalu inna ma'akum. Kami masih lagi dengan hampa. Innama nahnu mustahzirun. Kami main-mainnya. Pasal apa sana cakap itu macam? Pasal apa sana cakap mau buat Islam? Pasal apa sana itu hari cakap tak mau buat Islam? Ini hari mau buat Islam? Pasal apa cakap itu macam? Oh, sini punya puak Islam mesti cakap itu macam. Tara kalau tak boleh menang. Perangai macam ni tuan-tuan dinamakan sebagai munafik, berpura-pura. Tapi Anzalah ni tuan-tuan bukan munafik, bukan berpura-pura. Nabi beritahu apa dia tuan-tuan, perangai macam ini itu fitrah manusia. Apa dia? Kadang tu warok berbenar. Pergi surau dengan serban tuan-tuan, oh dengan tasbih. Tengok nak cerita Doremi Mahmud Jun Pak Maon tuan-tuan, tengok. Oh, nak pergi syarahan agama, bukan apa tasbih ni. Sambil dengar syarahan agama tu berzikir. Bila jumpa dengan member ni yang muda ni tuan-tuan, nak pergi pesta muda-mudi, tongkat pun dia buang, pakai seluar jin tu dia. Ada orang macam tuan-tuan. Kadang tu dia rasa salah buat dosa, dia bertaubat. Oh, kita tengok ada je di masjid. Tapi kadang-kadang tuan-tuan kita tengok langsung tak pergi masjid dah. Dia tak ada rasa apa nak minta pada Allah dah. Pasal apa? Allah dah bagi dia kesenangan. Allah dah bagi dia pelepasan. So tuan-tuan mati Allah, 10 malam yang terakhir ini, akhirnya marilah sama-sama kita meningkatkan ibadat tuan-tuan. Kalau boleh, tadi meja kata ada Qiyamul Lail. Besok tuan-tuan datanglah. Saya bagi tuan-tuan satu tips. Siapa yang ada masalah dalam diri dia, jiwa dia, yang dia tak boleh cerita pada orang lain, he cannot share with the others. Yang dia rasa beban tuan-tuan, beban yang memberatkan otak dia ni, memberatkan jiwa dia tuan-tuan, hingga jiwa dia tertekan. Datanglah 10 malam terakhir buat Qiyamul Lail tuan-tuan. Masa solat ajak tu tuan-tuan, doa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita solution penyelesaian. Percayalah tuan-tuan, 10 malam terakhir, kalau salah satu malam itu Lailatul Qadar, Allah akan memakbulkan doa kita. Boleh tuan-tuan ya? Boleh ya? InsyaAllah. Jadi cukup sekadar itu tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan pada malam ini dapat memberi pengajaran dan motivasi kepada kita bersama. Terhormati Allah. Terima kasih kerana malam ni ramai saya tengok ya, menjaga SOP dan kehadiran pun ramai. Teruskan tuan-tuan, hidupkan malam 10 malam yang terakhir ini. Kita tahu banyak gangguan dia, banyak dugaan dia tuan-tuan. Inilah minggu yang orang dah tanya dah kuih raya. Tadi saya pun tuan-tuan, orang dah tanya dah, ustaz nak beli dah kuih raya, macam-macam kuih. Saya kata kalau beli banyak-banyak pun ya, tengok-tengok PKP tak boleh keluar rumah. Dengan aku, dengan bini aku je lah kokok ni tuan-tuan. Ya, siapa lagi nak makan? Ya, baju raya pun tak tahu tuan-tuan. Dia tanya ustaz dah beli baju raya dah? Tak tahu lah, aku ingat pakai ini je kot baju raya tuan-tuan. Pasal apa? Takut beli-beli baju raya, bersampin apa semua, kena baca khutbah dalam rumah macam tahun lepas tuan-tuan. Jangan marah tuan-tuan ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita tuan-tuan kemudahan, dan Allah berikan kita ni tuan-tuan bantuan. Allah angkat COVID-19 ini insya-Allah. Jadi mari kita berdoa kepada Allah agar Allah beri kita orang-orang iman tuan-tuan. Kalau ada hajat, tuan-tuan bacalah sendiri hajat tuan-tuan. Tapi kalau tak ada hajat, tuan-tuan aminkan saja doa saya. Kalau ada hajat, saya ulang lagi, baca pelan-pelan. Tapi jangan kuat-kuat, nanti orang belakang dengar, orang rumah dengar. Baca pelan-pelan, ya Allah ya Tuhan, aku nak kahwin seorang lagi. Orang rumah belakang pun amin. Ibu-ibu dah marah, dah nampak. Aku rasa nak empuk ustaz dengan botol ni kata ya. Balik orang ibu-ibu tanya apa doa abang tadi ya. Tanya insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azimi sultan. Allahumma ja'alna minal mu'minin, Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna minal musallin, Allahumma ja'alna min mu'addin az-zakah, Allahumma ja'alna minat tawwabin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, dalam malam 10 yang terakhir ini, sekiranya ini malam Lailatul Qadar ya Allah, kami memohon agar dimakbulkan segala doa kami ya Allah. Allahumma ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah daripada perbuatan syirik dan sakit hati ya Allah, serta penyakit hati ya Rahman. Allahumma ya Allah, bantulah kami ya Allah sekiranya kami kesempitan rezeki. Bantulah kami ya Allah sekiranya kami ada masalah keluarga ya Allah. Bantulah kami ya Allah sekiranya kami ada masalah keimanan dan kefahaman. Allahumma ya Allah, berikanlah kami kekuatan iman ya Allah dalam melayari hidup kami ya Rahman, dan matikanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam Islam dan perjuangannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya akhiri tuan-tuan, bersama dengan saya sahabat ada bawa air syifa. Tuan-tuan rahmati Allah, baru-baru ni Abang Aziz Hassan ni ada anak saudara dia mengidap sakit leukemia, dalam darah putih tu lebih. So tuan-tuan, ni usaha ya, usaha setiap kali kita buat pengajian kita doa, termasuklah air syifa ni tuan-tuan. Alhamdulillah kata Mazan, doktor mengesahkan leukemia itu sudah tidak ada lagi. Bukan disebabkan ya kita tuan-tuan, Allah Ta'ala. Kena ingat tu ya, Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Cuma Allah nak tengok usaha kita ni setara mana. So berdoa tuan-tuan, kita doakan. Kalau tuan-tuan ada hajat, bolehlah mendapatkan bekalannya di belakang sana insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr innal insana illa allazina amanu wa salatu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Takbir. Allahu akbar.